الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita dah selesai membicarakan tentang muamalatul ulama, berkomunikasi dengan ulama menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Walaupun ada bab yang terakhir yang tak kita bicarakan kerana apabila setelah diteliti kebanyakannya daripada hadis-hadis yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul terdapat dalam bab yang pertama yang telah kita bahaskan, di mana ada beberapa topik besar yang kita bahaskan daripada kitab tersebut. Pertama tentang pengertian ulama, kan? Kedua tentang kedudukan ulama di dalam Islam, dan yang ketiga ciri-ciri ulama. Ciri-ciri ulama, dan juga pada masa yang sama boleh menyentuh tentang kepentingan mengembalikan sesuatu permasalahan itu kepada ulama, khususnya di saat berlaku fitnah. Di saat berlakunya fitnah. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita bawa lagi buku kecil baru, iaitu buku karangan Syekh Abu Usama Salim ibn Aid al-Hilali hafizahullah, yang merupakan murid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani, yang bertajuk Ta'rifun 'am bimanhajis salafil kiram. Ta'rifun 'am bimanhajis salafil kiram. Pengenalan umum kepada manhaj salaf yang mulia. Buku ni saya ada ringkasan daripada buku yang telah ringkas ini. Bila saya selok balik buku apa nak baca di sini tahu, saya terjumpa buku ni, celah-celah robok, celah-celah almari yang ada. Ini saya buat program kita di Perlis tahun 2009. Ini ringkasannya. Kita ada sebelum saya pindah mengajar di Kuala Lumpur, kita ada tim fokus kitab. Tim fokus kitab ni kita pilih buku-buku yang bersaiz kecil, yang mana kita baca probik dalam tempoh yang singkat. Jadi bila mai pindah ke Kuala Lumpur tu jadi lagu tu. Jadi mungkin kita boleh sambungkan di sini. Ini dah 2 buku dah kita habis baca di sini yang bersifat ringkas. Pertama Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur karangan Al-Imam Syaukani, dan yang kedua Muamalatul Ulama bi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, berkomunikasi dengan para ulama menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ini buku kecil yang ketiga, kecil, iaitu pengenalan umum tentang manhaj as-salaf al-kiram, manhaj salaf yang mulia, karangan Abu Usama Salim ibn Aid al-Hilali. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita baca daripada awal muqaddimah beliau. Fatihatul Qaul, pembukaan, kata-kata aluan. Kata beliau hafizahullah, qala Syekh Salim ibn Aid al-Hilali hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini adalah khutbatul hajah yang mana saya rasakan telah berulang kali saya jelaskan dalam mana-mana kitab yang kita baca. Sekiranya ada di sana khutbatul hajah, saya akan menjelaskan intipati dan isi kandungannya. Bermula dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengiktirafan bahawasanya kita mengesahkan Allah melalui kita memohon segala pertolongan, segala bantuan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk isyarat. Awalnya insya-Allah ni. Salah. Okey. Betul. Dan kita memohon pengampunan kepadanya dan juga kita memohon perlindungan juga hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan yang kita mohon bukan sahaja daripada perkara-perkara yang buruk yang berada di sekitar kita, bahkan kita memohon perlindungan kepada Allah daripada keburukan-keburukan yang terhasil daripada amalan kita. Begitu juga petunjuk-petunjuk yang kita mohon hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pengiktirafan bahawasanya yang layak memberikan hidayah dan yang layak menarik hidayah daripada seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang layak memberikan kesesatan dan yang layak menarik kesesatan daripada seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz kalimah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Satu pengiktirafan dalam khutbah kita, dalam kalam kita sebelum kita memulakan bicara. Begitu juga pengiktirafan bahawasanya Muhammad itu pensuruh Allah, membuktikan apa yang bakal kita sebutkan nanti tak lari daripada ikhlas dan tak lari daripada petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal dan akan kita sampaikan. Kemudian juga kita mengiktiraf di dalam khutbatul hajah ini, ringkasnya mengiktiraf bahawasanya kalam yang paling benar adalah kalamullah dan semulia-mulia petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru yang direka cipta, yang disandarkan ia kepada agama, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya neraka. Ini adalah ringkasan khutbatul hajah yang saya rasakan berulang kali saya ulas. Kemudian kata Syekh hafizahullah, fa innahu yanbaghi li salikil manhaj as-salafi ala basiratin, dan hendaklah menjadi satu keperluan bagi orang-orang yang memilih manhaj salafi ini berdiri di atas ilmu, ala basirah, jelas. Kataan basirah berasal daripada perkataan al-basar. Basar ni penglihatan. Bila kata penglihatan, ia dikaitkan dengan penggunaan mata, iaitu tengok, lihat, nampak, terang. Jadi bila sebut basir, basir ni merupakan salah satu daripada sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Iaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat. Perkataan basir terhasil daripada satu teori dalam tata bahasa Arab, iaitu sirah mubalaghah, fa'il, yang menunjukkan melebih-lebih, melampau-lampau, yakni tengok tu tengok terlebih. Bukan tengok terlebih berarti perbuatan yang sia-sia. Maksudnya kemampuan melihat, kemampuan nampak itu berada di tahap mega. Itu basir. Jadi orang yang memilih manhaj salaf ini, dia mesti memilih manhaj salaf ala basirah, dengan pilihan yang jelas, terang, dia tak keliru. Dia bukan kata kono-kono, tak ada. Manhaj salaf strict. Okey? Wa hadha syartuhu, kata Syekh Salim seterusnya. Inilah syaratnya. Dia mendatangkan firman Allah daripada surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya, katakanlah, inilah jalanku yang mana aku seru daripada jalan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanku ni
Allah suruh Nabi SAW bersabda, mengatakan sedemikian. Walaupun ini cerita tentang Nabi Yusuf AS, tapi Allah perintah Nabi SAW supaya menyatakan sedemikian. Katakanlah apa? Ini adalah jalanku. Maksudnya, salah ni mesti clear. Jalan dia mana? Kok dia enggak? Kangak enggak? Kalau ustaz enggak? Dia habak dia nak pergi mana? Nak pergi ustaz, dia kena habak GPS nak pergi ke mana? Dia kena clear, tak boleh ragu-ragu. Kalau kita naik, kita tak tahu nak pergi mana-mana, yang tu menunjukkan kita tak niat lagi. Tapi kalau kita dah berniat nak mengikuti manhaj salaf, jalan dan petunjuk salaf, dia mesti clear. Tidak boleh ada di sana walaupun setitik pembeza, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, jadi kena clear. Ad'u ila Allah. Jalan ini aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah. Ala basirah. Kata para ulama tafsir, lihat di dalam tafsir Ibn Kathir, bahkan di dalam tafsir At-Tabari, ala basiratin ini menunjukkan apa dia? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kita menyeru manusia kembali kepada manhaj ini dengan ilmu. Bila sebut ilmu, apa maksud ilmu? Berulang kali dah kita sebut maksud ilmu apa dia? Apa maksud ilmu? Ya. Tapi asas dari sudut bahasa kata Syekh Ibn Uthaymin apa? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Iaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Tahu sesuatu sesuai dengan hakikat dengan pengetahuan yang pasti. Dua benda tu syarat dia bila kata ilmu. Sesuai dengan hakikat, lepas tu pasti pengetahuan tu. Kalau ragu-ragu dia tak panggil ilmu. Kalau tahu sesuatu tak sesuai dengan hakikat perkara tersebut juga tak dipanggil ilmu. Macam orang kata, aku pasti cara semayang, sifat salat Nabi ni lagu ni. Tapi sedangkan bercanggah dengan hadis-hadis Nabi yang terang benderang. Adakah itu boleh dikategorikan sebagai ilmu? Adakah itu boleh dikategorikan sebagai ilmu, tuan-tuan dan puan sekalian? Mana boleh dikategorikan sebagai ilmu? Sebab bercanggah dengan hakikat. Sebab itu kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jazima. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Baru boleh diberikan sebagai ilmu. Apa jua benda kita praktik benda ni, baru kita boleh kata benda tu ilmu ataupun tidak. Contoh bila orang kata si fulan teroris. Contoh kita bagi si fulan teroris. Ni dah baru sampai tengah panas-panas ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali kita ambil dua syarat ni cukup. Dua syarat. Sesuai dengan hakikat sebagai seorang teroris. Nampak muka lagu teroris ke? Lepas tu adakah pernah bom sana sini ke? Militan ke? Ajak orang jom kita bom kerajaan ke? Ajak orang jom kita pergi bom Bukit Aman ke? Tak ada. Kita ajak orang taat pemerintah apa? Kita bantah orang demonstrasi apa? Tak sesuai dengan hakikat dah. Lepas tu pula, dengan pengetahuan yang pasti, daripada mana sumber mereka menyatakan bahawasanya kita ini merupakan teroris? Sumber mana? Sumber tu siqah ke tak? Sumber tu dipercayai ke tidak? Riwayat dia tu lagu mana tu? Riwayat dia tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni, kedua-dua perkara ni perlu diteliti dan dikaji. Sebab tu kita katakan syarat untuk mengiktiraf sesuatu itu ilmu, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, hendaklah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat satu, dan yang kedua pengetahuan itu mesti pasti. Jadi sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ala basirah. Iaitu maksud dia kata Imam Ibn Kathir al-ilm, itu dengan ilmu. Jadi dakwah salaf, dakwah yang tertegak dan terdiri atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, semua mesti kena sama. Jalan mesti kena jelas. Seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seruan kepada dunia, bukan seruan kepada kedudukan, bukan seruan kepada pangkat, bukan seruan kepada populariti dan sebagainya. Seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seruan tersebut terbina dengan ilmu. Seruan terbina dengan ilmu sesuai dengan hakikat dan dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Kalau kot-kot,
itu bukan dinamakan sebagai ilmu. Sebab itu Syekh Ibn Uthaymin tegas membezakan di antara ma'rifah, al-ma'rifah dengan al-ilm, pengetahuan dengan ilmu. Dia bezakan. Pengetahuan umum, ilmu mencuri, memang dia boleh buka pintu pun. Memang dia boleh buka pintu dengan cara tersebut, dia boleh guna alat-alat peralatan dan sebagainya. Memang dia boleh pecah masuk, memang dia boleh tipu akaun orang dan sebagainya. Memang boleh buat, memang pasti benda tu. Tapi adakah itu ilmu? Tak boleh, sebab ilmu ni kata Syekh Ibn Uthaymin merujuk pada benda-benda yang baik saja. Dia tak boleh panggil ilmu mencuri, ilmu pecah masuk rumah orang, ilmu tipu orang. Yang tu dia panggil masuk dalam umum ma'rifah. Ma'rifah pengetahuan. Apa jua pengetahuan? Ada yang baik, ada yang buruk. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan tidaklah aku itu daripada orang-orang yang musyrik. Ya, jadi menggambarkan di sini ada dua struktur ayat di dalam ayat ini, ada dua pecahan ayat di dalam ayat ni, iaitu seruan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi maha suci Allah dan tidaklah aku tergolong daripada orang-orang yang mensyirikkannya, menggambarkan pentingnya dakwah salaf itu terbina dengan ikhlas, ikut Nabi dan ikhlas. Nampak? Okey. Seterusnya kata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali, an ya'lam. Okey. Hada syartuhu, syaratnya dia bagi ayat Quran ni. Syaratnya dia bagi ayat Quran ni yang kita bacakan tadi. Dan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ni, kata dia, an ya'lam, hendaklah dia mengetahui, anna madlula hadhil kalimati wa mushtaqatiha ya'lu ala asaril hizbiyah al-muqitah. Okey. Surah Yusuf ayat 108. Dalam orang-orang Salafi ini mengetahui bahawasanya madlul, petunjuk, kehendak daripada kalimah ini. Kalimah apa tuan-tuan dan puan sekalian? Kalimah salafi, mana salafi? Dan sesuatu yang terpecah daripadanya, mustaqat, lebih tinggi daripada sesuatu yang dibawa oleh golongan-golongan al-hizbiyun. Hizbiyun, yakni apa yang dinaibak di sini, pembeza manhaj salaf ini dengan manhaj yang lain. Sebab tu manhaj salaf ia tertegak dengan kejelasan, terang, dengan ilmu, tidak ada padanya sebarang keraguan. Ia pembeza daripada apa jua bentuk manhaj-manhaj ataupun jalan-jalan, laluan-laluan yang lain. Li'annaha, kata beliau, wadihatun kasyamsi, kerana ianya lebih terang, jelas seperti matahari, fi ra'iatin nahar, di tengah-tengah pagi yang indah. Kerana itu beliau mendatangkan firman Allah seterusnya di dalam surah Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapalah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amalan yang salih, dan dia berkata, aku daripada kalangan orang-orang muslimin. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian, manhaj salaf merupakan manhaj yang jelas. Semulia-mulia perkataan adalah seruan kepada Allah. Semulia-mulia perkataan adalah seruan kepada manusia beramal dengan amalan yang salih, dan manusia itu memberi pengiktirafan bahawasanya aku ini orang Islam. Jadi kita kena berbangga dengan kalimah Islam. Kita kena berbangga dengan kalimah Muslim yang tertera pada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey? Jadi ini kata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali. Ini perenggan pertama ni. Muqaddimah ada cerita ringkas ni. Apa dia nak abang kat sini? Manhaj salafi adalah manhaj yang tertegak atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Apa itu ilmu? Dia bawa penjelasan daripada Al-Quranul Karim, iaitu seruan kepada Allah. Nampak? Seruan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana seruan tersebut berpunca dan bermula, ana, aku
Aku siapa dia rujuk pada siapa? Nabi SAW. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Yakni seruan kepada Allah, hendaklah mengikuti metodologi manhaj Nabi, dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Sudah semestinya orang yang pertama yang mengikuti Nabi siapa dia? Datuk mana? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Bukan Datuk Bekak. Mana-mana saya melawak ya. Kita nak cerita bagi, kadang-kadang orang berasa kata dia zaman dia ni dia dah ikut Nabi SAW. Ini yang problem dia. Tahu? Ini yang problem dan ini yang masalah, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita tak mau lagu ni duk perasan seorang-seorang. Yang paling penting adalah biar kita bergerak atas ala basirah, atas dasar ilmu. Okey. Dan kemudian dalam manhaj ini juga bebas suci daripada kesyirikan. Tak boleh ada syirik. Ini dasar yang dia nak cerita panjang lebar, tak lagi dalam buku ni, tak ada panjang yang pendek ni, ringkas ni. Dia nak cerita benda ni ya. Apa itu manhaj salaf? Manhaj salaf tertegak atas dasar ilmu. Dalam manhaj salaf petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat sebagai tiang, sebagai pasak, sebagai tiang seri, tulang belakang kepada perjuangan. Dan manhaj salaf manhaj yang menafikan segala bentuk kesyirikan. Sebab itu ditutupi dengan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan orang menyeru manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ada saya bersembang dengan ada orang lah. Ada seorang hamba Allah ni pasal isu khitan, isu bentuk jawi, ataupun dalam bahasa baku bersunat. Jadi dia ni, saya adalah bercakap di satu program lah tentang isu akikah, kemudian tentang khitan, sunnah-sunnah bagi bayi yang baru dilahirkan ni. Jadi ada orang tanya, apa hukum berkhitan ni? Kita bagilah pandangan-pandangan, perbezaan pandangan di kalangan ulama, dan akhirnya kita berikan kecenderungan kita lah. Kecenderungan kita, orang tanya kita bagi tahu ini pandangan ni dan sebagainya. Kecenderungan kita lebih kepada teks hadis Nabi SAW tu, iaitu asal bagi setiap satu perkara, tuan-tuan dan puan sekalian, ataupun al-aslu fil amri al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada setiap arahan, perintah adalah kewajipan. Asal setiap perintah tu kewajipan. Bila Nabi SAW sebut tentang lelaki itu, tentang berkhitan, asal dia adalah wajib. Itu kecenderungan saya lah. Jadi si fulan ni dia tak puas hati. Dia kata, sat lagi aku nak cakap dekat orang yang orang kafir nak masuk Islam tu, macam mana takkan nak cakap bab ni? Dia nak masuk Islam, potong je. Tak potong, pergi potong tu baru ramai balik. Nampak? Tu saya kata kat dia, sekarang ni kalau nak bercakap dengan orang yang nak masuk Islam, ada caranya pula. Saya tadi dah bagi tazkirah kepada orang Islam. Kita dah bagi tazkirah pada orang yang nak buat akikah, bukan kita bagi tazkirah pada orang yang bukan Islam. Kalau bukan orang yang bukan Islam, takkan aku nak pergi cerita pasal masuk jawi. Sabar lu, cerita pasal la ilaha illallah, pasal tauhid, pasal syirik, pasal pentingnya kembali kepada Islam, petunjuk-petunjuk di dalam Islam, kemuliaan Islam, perbezaan Islam antara dengan orang Islam. Benda tu yang kita nak cerita. Dia kata tak boleh. Dia kata, kalau ustaz kata wajib, bagi saya, kalau orang tu dia cuci bersih, mana dia sembahyang, apa masalah? Pasal kita berkhitan tu untuk bersih lah. Kita berkhitan tu untuk bersih lah. Yang ni yang kita katakan bahawasanya apabila kita keterlaluan dalam mencari illah sesuatu pensyariatan, kita akan tenggelam di dalam rasional.
Dia akan mula menggunakan akal dia untuk mencari apa punca, apa sebab. Ini masalah. Sama sebiji isu H1N1 dulu kita dah bercakap dulu. Bila orang pakat sibuk duk cerita babi tu kotor, ada cacing pita, ada ni kuman, babi ni dia tak jealous kat bini dia. Bukan bini dia lah. Babi jantan dia tak cemburu kepada babi betina. Kalau babi betina ni dia pi duduk dengan orang lain dengan babi lain. Maksudnya dia tak ada perasaan cemburu. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kata di barat pada hari ini mereka sedang berusaha untuk menghasilkan babi yang bebas daripada khinzir. Babi yang bebas daripada cacing, daripada penyakit, daripada kuman. Mereka berusaha untuk menghasilkan. Okey, kalau satu hari nanti mereka berjaya menghasilkan babi tersebut, babi jadi halal kan? Babi tak jadi halal. Walaupun dah hilang dia punya apa kuman apa semua, bersih, babi bersih, bahkan makan jadi sihat. Vitamin babi. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita nak kira lagi. Sebab tu benda yang paling penting, ikat manusia dengan nas, dengan wahyu, dengan dalil dulu. Ambil dalil dulu. Walaupun benda ni hang nak pegang sunat muakkad sekalipun, bab khitan ni sunat muakkad, ambil pakai sunat muakkad pun. Tapi bila kata sunat muakkad, usaha buat akan usaha tinggal. Tak apa, walaupun tak bawa sunat muakkad, nak pakai sunat pun. Sunat pun usaha buat akan usaha tinggal lagi bagus. Usaha buat lah. Benda ni kita khilaf dari sudut ahkam. Sebab tu payah sangat. Kalau orang tak mengaji asas, tiba-tiba kita pergi duk habaq dengan dia. Hukum ada 5, wajib, sunat, makruh, haram ni. Dia jadi jam. Yang penting sepatutnya kita kenalkan dia dengan sunnah. Mana sunnah Nabi? Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnah hak Nabi buat, sunnah hak Nabi tinggal. Cerita hak tu dulu sebagai satu asas basic dia. Lepas dia faham dah hak ni semua, baru kita pergi kepada mengenali ahkam syar'iyyah, hukum hakam syarak. Oh, rupa-rupanya sunnah hak kita duk buat ni, hukum dia sunat ya. Sunnah hak kita duk buat ni, hak ni wajib. Oh, sunnah hak kita duk tinggalkan ni, oh hak ni makruh. Sunnah hak kita tinggal, oh hak ni bersifat haram. Hak tu yang sepatutnya kita didik dengan wahyu, mengajar manusia, memberi penghormatan tinggi kepada wahyu. Sebab itu metodologi yang terbaik, metodologi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yusuf jelas. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Pertama sekali manhaj salafi, dia kena terang jalan dia tak boleh ada 3-4 jalan. Dia satu jalan dah. Kalau ada kereta lain tengah jalan tu, langgak buang, pum keluar buang. Ada tu langgak. Dia tak boleh, dia tak boleh kam ni. Dia lambat sampai KL. Kalau dia tak bawa 18200, nak sampai KL nak boleh mengajak malam ni kan? Dia kena laju. Dan dia tak boleh ada halangan di jalanan. Kalau ada halangan di jalanan, dia sampai lambat. Mungkin pergi 12 hari orang sampai. Jadi dia kena clear manhaj salafi. Itu satu. Kemudian manhaj salafi berasaskan seruan Nabi SAW dan juga generasi yang mengikuti dan mencontohi Nabi salaf. Seruan apa? Seruan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seruan kepada beramal soleh dan seruan kepada manusia agar membebaskan diri mereka daripada syirik. Sebab itu dalam ta'rif Islam jelas kita mengaji di Baitul Hanif. Pada maksud Islam usul salasah. Al-Islamu huwal al-istislamu lillahi bitauhid. Menerima segala sesuatu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan diri kepadanya tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, berpegang teguh dengannya dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, membebaskan diri daripada syirik dan sekutu-sekutunya, ahli-ahlinya. Sebab tu kata Syekh Salim, dia tutup mukadimah dia dengan li'annaha wadihah. Manhaj salafi ini manhaj yang sangat jelas, terang. Seperti dia bagi contoh, kasyams fi ra'iatin nahar. Fi ra'iatin nahar. Nahar itu sungai, nahar siang. Matahari seperti matahari di tengah-tengah siang yang indah. Siang ni orang tak perlu tanya, apa bukti siang? Bukti siang ni matahari naik siang.
Kata kita duduk waktu siang, apa bukti benda ni siang? Siang sebab ada matahari. Matahari adalah bukti bahawanya siang. Datangnya siang. Jadi sebab itu didatangkan firman Allah sebagai penutup surah Fussilat ayat 33. Tidak ada perkataan yang mulia melainkan perkataan orang yang menyeru kepada Allah dan juga orang yang menyeru kepada amalan yang soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku daripada kalangan orang muslimin. Wallahu a'lam. Masuk terus topik pertama. Awalan, nombor 1, dia membahaskan tentang as-salaf was-salafiyah lughatan wastilahan wa zamanan. Perkataan salaf dan salafiyah dari sudut bahasa dan juga istilah dan juga zaman. Kata beliau, "Hadhihi al-kalimatu min haythu al-lughati tadullu ala man taqaddama wa sabaqa bil ilmi wal iman wal fadli wal ihsan." Perkataan ini, kata beliau, sekiranya dilihat dari sudut bahasa, ia menunjukkan apa? Sesiapa yang mendahului dan juga yang telah lepas dari sudut ilmunya, dari sudut imannya, dari sudut kelebihannya, dan dari sudut kemuliaannya. Keindahan, kemuliaan, kecantikan dan sebagainya. Jadi itu dari sudut bahasa, yaitu sesiapa yang mendahului dan ataupun yang telah lalu dari sudut keilmuannya, dari sudut keimanannya, dari sudut kelebihannya ataupun dan dari sudut kemuliaannya. Berkata Al-Imam Ibn Manzur. Ibn Manzur siapa dia? Pengarang kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab ni, dia ni kira macam Izam Sa'id, sastrawan. Dia macam, maksudnya kita bila nak abang tu dari sudut penguasaan, dia pakar dalam kesusastraan Arab. Dari sudut memberikan pentakrifan ni, nak cek bahasa Arab kalimah sebenar. Kita bukan cek kamus dewan ni kalau dalam bahasa Arab ni, ataupun kita bukan cek Oxford punya kamus Arab, Melayu Arab. Tu benda tu tak diiktiraf. Kalau kita buat tesis, buat kajian, tak diiktiraf kamus-kamus tu. Kita perlu melihat kepada kamus-kamus seperti Ibn Manzur, kalau lagi lama Mu'jam Maqaisil Lughah Ibn Faris, dan Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhit, dan adapun Ibn Manzur ni kamus yang terkenal nama Lisanul Arab, lisan orang Arab. Okey. Dia kata dia was-salaf aidan. Ni perkataan salaf ni. Kita dah bahas ni perkataan salaf, erti perkataan salaf. Tadi umumnya Syekh Salim bagi tahu bahawasanya perkataan salaf dari sudut bahasa merujuk kepada orang-orang yang mana telah mendahului kita dari sudut ilmunya, dari sudut imannya, kemuliaannya, keagungannya, kelebihannya dan sebagainya. Kata Ibn Manzur, was-salafu aidan, salaf aidan, man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum fawqaka fi as-sinni wal fadli, ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Oh, ini jelas. Ini terang lagi bersuluh. Kata dia, salaf itu, salaf juga maksudnya, yaitu sesiapa yang mendahului kamu daripada kalangan bapa-bapa kamu dan juga anak beranak kamu, yang mana mereka mendahului kamu dari sudut usia dan kedudukan dan kemuliaan. Usia pun mereka lebih tua, status kemuliaan pun mereka lebih daripada kita. Salam. Yang tu yang maksud salaf. Kerana itu dinamakan as-sadrul awal, generasi awal daripada kalangan tabi'in. Mereka adalah as-salafus salih. As-salafus salih. Jadi jelas kita apa yang Ibn Manzur nak abang kat kita ni, dua benda yang syarat nak kenal salaf. Orang yang mendahului kita dari sudut usia dan orang yang mendahului kita dari sudut kedudukan, status. Jadi itu disebut salaf dari sudut bahasa baru. Okey. Kemudian dia bawa Syekh Salim berkata, qultu, dia kata aku berkata, hafizahullah, wa minhu qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li binatihi Fatimah radhiyallahu anha,
fa innahu ni'mas salaf ana laki. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Aku berkata, dan di antaranya, yakni dia bagi satu hadis sebagai sokongan kepada kenyataan Al-Imam Ibn Manzur. Sabda Nabi SAW pada anaknya Fatimah, sesungguhnya semulia-mulia salaf adalah aku bagimu. Aku bagimu semulia-mulia salaf. Nabi lebih berusia daripada Fatimah. Pada masa yang sama, sudah semestinya Nabi lebih mulia kedudukannya daripada Fatimah. Baik. Amma istilah. Adapun dari sudut istilah, kalau tengok metodologi Syekh Salim, dia mula-mula dia bagi pendapat dia dulu. Kemudian dia bagi perkataan-perkataan ahli ilmu sebagai sokongan kepada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat dia, yang mana ulasan-ulasan panjang ahli ilmu bersertakan dalil-dalil dan hadis. Jadi perkataan-perkataan dia ni bukan merupakan kita katakan pendapat yang mu'tamad, sebab dia bawa perselisihan pandangan ahli ilmu dalam memberikan pentakrifan, dan kesimpulan dia letak dalam muqaddimah dia. Maksudnya dia mula-mula tadi dia sebut perkataan salaf itu merujuk kepada orang yang mendahului kamu. Kemudian baru dia datang perkataan Ibn Manzur. Kemudian baru dia datangkan perkataan hadis Nabi SAW yang menunjukkan dari sudut bahasa salaf adalah orang yang mendahului kamu. Okey, kemudian baru dia datangkan dari sudut istilah. Istilah dia datangkan ta'rif umum dulu, kata dia, fahuwa wasfun lazimun yakhtassu 'inda al-itlaqi bis-sahabati, ataupun yukhtassu 'inda al-itlaqi bis-sahabati radhiyallahu anhum wa yusyarikuhum fihi ghairihim tab'an wattiba'an. Maksudnya, adapun dari sudut istilah, perkataan salaf adalah satu sifat yang lazim, yang mana ia dikhususkan ketika mana diitlaqkan. Maksudnya kalau orang sebut salaf ni, ketika diitlaqkan, dia merujuk kepada perkataan sahabat Nabi. Dan juga orang-orang yang menyertai mereka selain daripada mereka. Sama ada tab'an, yang menyusul selepas daripada mereka, ataupun yang mengikuti generasi mereka. Nampak? Yang datang selepas sahabat siapa dia? Selepas tu siapa dia? Tabi'in. Okey? Jadi generasi tabi'in ni kategori dia taba'an, yang datang selepas sahabat. Tabi'in sampai kepada kita pada hari ini, dia panggil ittiba'an, ikut metodologi petunjuk sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Jadi itu maksud dia salaf. Kemudian insya-Allah kita akan bicarakan lagi pada sesi yang akan datang. Dia bawa apa pentakrifan yang diberikan oleh ahlul kalam, geng-geng ahlul kalam seperti Al-Baijuri, Al-Ghazali. Lepas tu dia bawa pula perkataan-perkataan ulama-ulama salaf, generasi-generasi terdahulu, terdiri daripada kalangan sahabat Nabi ataupun tabi'in sendiri, yang menceritakan tentang pengertian salaf. Kemudian baru dia buat kesimpulan. Kita kena bagi kenal dulu apa dia salaf ni, apa dia salafi. Kita duk sebut salaf manhaj, petunjuk salaf. Kita hanya tahu ta'rif, kita tak tahu apakah yang berkaitan dengan manhaj as-salaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sekarang ada 1-2 soalan sebelum nanti silakan. Ada terjemahan? Kat mana? Jual lah. Oh, itu bukan. Itu bukan. Hak ni lain. Hak ni ringkas. Hak tu mulia dengan manhaj salaf tu. Itu terbaik. Hak tu mulia dengan manhaj salaf. Hak ni ringkas. Hak ni ta'rifun 'am bi manhaj salafil kiram. Kalau kita baca tu takbir lagi tu. Hak tu terbaik lagi. Hak tu mulia dengan manhaj salaf. Kalau yang telah diterjemahkan. Kalau dalam bahasa Arab dia, anda tak ingat tajuk dia apa.
Boleh cek. Tapi nak tengoklah buku tu. Tapi yang ni ringkas. Ini Syekh Salim tulis pada tahun, ataupun buku ni dicetak pada tahun 2004. Buku ni dicetak pada tahun 2004. Ni ada, saya ringkaskan sikit-sikit. Saya buat ringkasan sikit ya. Saya ambil setiap bab. Ada 7 bab dalam buku ni. Kemudian dalam mukadimah saya tulis apa dia kehendak-kehendak dia, ataupun ringkasan dia. Kemudian pengertian salah sikit-sikit, bagi dalil-dalil, penghujaan sikit, kesimpulan sikit, dan beberapa topik-topik penting. Mungkin siapa-siapa yang nak ni manfaatkan boleh ambil untuk tengok. Soft copy ya. Nanti nak try check. Sebab komputer nak selalu kena format. Okey, dah baik. Kalau tak ada apa dah, kita berhenti di sini dulu. Tuan-tuan sekalian, kita di Purnana pun tak apa larat sikit lah ni. Baru sampai ni terus ni. Kita tunggu di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.